hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada bab beriman kepada Allah. Satu Bukhari surah 191. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yushriku billah syai'an dakhala an-nar. Man mata yushriku billah syai'an dakhala an-nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan dia melakukan sebarang syirik terhadap Allah, masuklah dia ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akibat buruk orang yang melakukan syirik. Syirik ni boleh dikategorikan kepada dua bahagi. Satu dinamakan syirik khafi, satu lagi dinamakan syirik jali. Satu syirik yang tersembunyi dan lagi satu syirik yang zahir. Manusia boleh melakukan syirik kepada Allah, sama ada dia dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun dengan hati. Boleh berlaku syirik. Yang mana syirik ini boleh membatalkan iman, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa orang yang syirik tidak ada keampunan kepadanya. Tidak ada keampunan bagi orang yang syirik kepada Allah, tapi diampunkan dosa yang lain. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Mana Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Boleh duduk dalam surah An-Nisa ayat yang atau dalam juzuk yang kelima. Allah Ta'ala nak berbicara kepada kita bahawa Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi syirik ini ialah mempersekutukan Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala membawa kalimah syirik ini dalam bentuk ayat yang berbeza-beza. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kamu syirik. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala menyebut bahawa dia kata inna syirku zulmun 'azim. Bahawa syirik ini merupakan kezaliman yang cukup besar. Kalau orang itu zalim, mengapa hak orang itu dia zalim juga. Tapi syirik ni dia zalim, bukan setakat menzalimi diri dia, tetapi menzalimi diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan maknanya batal iman dan dia tidak ada tempat, tak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesan dan bahaya untuk orang yang syirik. Jadi kita akan tengok syirik ni, bila sebut syirik ialah orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Sama ada maknanya menyekutukan Allah Ta'ala itu pada sifat uluhiyah ataupun sifat rububiyah. Menyekutukan Allah sama ada pada sifat uluhiyah ataupun pada sifat rububiyah. Apa yang dikatakan dengan sifat uluhiyah dan sifat rububiyah? Sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla ialah sifatnya yang berhak disembah, yang dicipta, yang dicintai, dipatuhi perintahnya, kemudian dipatuhi dan dipatuhi untuk mendapat segala kebaikan dan menolak sebarang malapetaka dan perkara-perkara yang tidak baik.
Jadi bila kita sebut tentang sifat rububiyah ni, ialah sifat Allah Ta'ala yang dia mencipta, dia menghendaki akan sesuatu. Allah Ta'ala yang boleh buat pada sesuatu. Dia yang mengatur, dia yang menjadikan sesuatu. Maknanya itu sifat, menunjukkan atas sifat rububiyah Allah. Dengan sebab itu bila Allah Ta'ala yang menciptakan, maka berhaklah Allah Ta'ala yang dipuji, yang disembah dan sebagainya. Dan kenapa kita mesti puji Allah? Kerana Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat-sifat keagungan, dengan sifat-sifat kemuliaan. Dengan sebab itu kita kena sembah Allah, kita kena memuji Allah, kita kena mengagungkan Allah. Adapun sifat rububiyah ialah sifat mentadbir dan mengurus. Allah Ta'ala dia berkuasa mengurus perjalanan apa sahaja yang makhluk ataupun ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Jadi sebab kita sebut sifat rububiyah ni, Allah yang berkuasa mengurus, mengatur, maka tidak ada manusia yang boleh buat itu. Mengatur maknanya perjalanan cakrawala, mengatur maknanya kehidupan manusia. Allah Ta'ala mengatur, memberi rezeki kepada setiap makhluknya, sama ada yang melata, yang hidup di darat, di bumi, di laut, di udara. Semuanya Allah Ta'ala ada. Rezeki orang ni berapa banyak hari ini dapat. Kerana itu yang dikatakan berkuasa Allah Ta'ala mentadbir dan mengurus, cara menjaga dan memelihara. Allah Ta'ala memelihara orang ni, hari ni dia tak kena, hari ni dia kena muslimah, semuanya diatur oleh Allah Ta'ala, tanpa ada sebarang cacat dan celah dan kekurangan dalam pengaturan Allah Ta'ala tadi. Kemudian Allah Ta'ala mengasuh dan mendidik. Bagaimana Allah Ta'ala mencempahkan di dalam binatang itu sifat kasih sayang. Dia boleh menjaga anak-anak dia. Siapa yang beri maknanya sifat itu dia boleh jaga anak? Mana binatang dia boleh jaga anak dia. Kalau orang nak mengganggu maknanya anak dia tadi, dia ada perasaan marah. Siapakah yang menimbulkan maknanya perasaan marah di dalam binatang itu tadi? Dalam badan binatang itu ada sifat mempertahankan diri. Kalau nak diceroboh, nak diganggu, siapa yang mengatur? Siapa yang menciptakan sifat itu? Jadi ini adalah yang dikatakan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengasuh dan mendidik sekalian alam. Mana Allah Ta'ala mendidik sekalian alam ni? Bagaimana Allah Ta'ala jadikan bulan dia berjalan pada tempatnya, matahari berjalan pada tempatnya, mengikut maknanya waktu, mengikut ukuran yang telah ditentukan, pusingannya. Dia tak boleh keluar daripada landasannya. Bulan dia keluar tidak boleh, dia berpusing tidak boleh keluar daripada landasan dia, daripada garisan dia, daripada orbit dia. Nak menunjuk itu bagaimana Allah Ta'ala mendidik semua makhluk-makhluk yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dengan mengadakan segala keperluan yang dihajati oleh wujud tiap-tiap satunya, mengatur dan menyusun undang-undang. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala jadikan bulan, Allah Ta'ala jadikan matahari, maka dia jadikan peraturan. Allah Ta'ala jadikan semua, dia jadikan peraturan. Bulan dia ada peraturan dia, bila waktu dia nak keluar, bila waktu dia nak. Kemudian matahari dia ada waktu dia, waktu dia berpusing berapa lama, bulan mesti mengambil masa berapa lama. Kerana itulah yang dikatakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Dia tak boleh cepat, tak boleh lambat. Kiranya berlaku yang demikian menyebabkan berlakunya kerosakan. Jadi kalau berlakunya keadaan demikian, maknanya alam ini akan berlaku kemusnahan. Jadi bagaimana? Itu yang dikatakan hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan sesuatu, dia jadikan undang-undang. Sama juga maknanya kehidupan Allah Ta'ala jadikan manusia di atas muka bumi, dia ciptakan manusia, maka dia berikan undang.
Ada halal, ada haram, ada sunat, ada makruh, kan? Ada harus, supaya apa? Manusia apabila dia hidup di atas dunia, bila dipandu dengan undang-undang, mereka tidak boleh melakukan sesuka-suka diri. Nah, bila Allah kata binatang ini haram, maka haram tadi. Sama ada dari sudut luaran ataupun dalaman. Jadi memang tak boleh. Jadi maknanya kalau kita baca dalam Al-Quran contohnya, Allah Ta'ala mengharamkan daging khinzir. Mana haramkan ini? Kan? Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Bila Allah Ta'ala kata yang haramnya khinzir, maka jangan ada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata. Nah, kalau langgar, mana ini termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Yang dikatakan orang yang ingkar dengan Allah. Jadi yang ini yang dikatakan undang-undang menyusun dan peraturan bagi kesuburan, perkembangan dan kesempurnaan masing-masing, serta menyatakan dan menunjukkan hukum-hukum halal dan haram, sah batal untuk kebaikan jasmani dan kebahagiaan rohani manusia. Sebab kita di luar dunia ini tuan-tuan, ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita tak boleh makan. Kalau benda ni kita makan jadi mudarat. Ada benda yang kita makan mabuk. Ada benda ni kalau kita makan boleh menyebabkan kematian. Minum benda ni dia mudarat pada badan. Minum boleh menyebabkan maknanya mabuk, memusnahkan tubuh badan. Kita minum benda ni memberi kekuatan. Kenapa? Itu yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ikut, supaya kita maknanya hidup di atas dunia ini berpandu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang menganggap bahawa mana-mana satu daripada sifat itu ada pada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, nasaya ia telah melakukan syirik dengan Allah. Jadi maknanya kalau mereka menganggap makhluk ni ada sifat uluhiyah, menjadikan, mencipta, berkuasa, dan kalaulah manusia ni dia ada, orang menganggap bahawa manusia ni mempunyai sifat rububiyah, mentadbir, takbir secara sempurna, tak ada sikit cacat celah, maka dia boleh jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang memberi makan, kita yang memberi semua. Nah, kalau kita tak beri, maknanya orang tak boleh hidup. Itu jadi syirik. Kerana meletakkan bahawa mereka yang mengurus, kerana hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Ini kalam yang boleh menyebabkan yang jatuh maknanya kepada syirik, sedangkan dia beriman kepada Allah dalam keadaan dia tidak mengetahui dia telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik yang tidak disedari. Ini bahayanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ubat inilah yang boleh menyembuhkan secara tidak disedari bahawa perkataan itu dengan sendirinya telah menjatuh dan membatalkan imannya. Sedangkan pada waktu itu dia sembahyang maghrib, dia sembahyang isyak. Kau pergi jumpa dukun ni dia, aku pergi, semua masalah aku selesai. Dengan secara tidak disedari, walaupun dia sembahyang isyak, dia kata dia beriman kepada Allah, tapi dengan perkataan yang dikeluarkan pada saat itu menyebabkan imannya telah batal. Ini bahaya kepada muslimin dan muslimat yang berhormat. Kesan daripada perkataan kiranya dia tidak disedarikan, walaupun pada masa itu masih beriman kepada Allah. Pengarang ini sebut kepada kita, orang ini syirik walaupun pada waktu itu dia beriman. Dia mengaku percaya kepada Allah, dia percaya kepada kitab, dia percaya kepada malaikat, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tetapi dengan perkataan yang dia keluarkan, dia lupa bahawa perkataan itu sebenarnya telah menjatuhkan dia kepada syirik, perbuatan syirik. Meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu
aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan banyak sekali dia kata, meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dalam keadaan mereka tidak sunyi daripada perbuatan syirik. Kita tengok dalam kehidupan hari-hari kita, kadang-kadang manusia dia bercakap, dia lupa perkataan itu sebenarnya telah menjatuhkan dia syirik. Tapi dia sembahyang, dia masuk bulan Ramadan, dia berpuasa, dia pergi berjamaah, dia baca Quran, dia tak perasan. Dia tidak menyadari bahawa perkataan itu sebenarnya dia telah jatuh kepada syirik, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itulah kita kena berhati-hati mengeluarkan perkataan supaya dengan perkataan itu tidak menyebabkan batal iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sedang cakap, kenapa manusia memberikan perumpamaan lidah yang tidak bergerak? Cakap tak ada apa, tak rasa sensitif dengan perkataan yang itu. Adakah perkataan itu boleh menyebabkan dia Allah Ta'ala murka? Orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka ni kalau nak cakap, mereka fikir dulu apa yang nak keluar daripada mulut bila nak cakap. Apa yang nak cakap? Kalau cakap ni, dia ni memberi manfaat ke, ataupun boleh membatalkan iman kepada Allah SWT. Jadi ni yang kita kena faham, bagaimana para sahabat ni orangnya begitu. Nak cakap berhati-hati dulu. Tak suka maknanya melepaskan perkataan tanpa dia memikirkan ni penting tak penting. Bila nak cakap. Jadi makna kita kena lihat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana. Dan dengan itu nyatalah amat buruknya seseorang mendewa-dewakan sebarang makhluk dengan mengasihinya dan menurut perintahnya sebagaimana ia menciptanya dan mentaatinya Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun meminta dan mengharapkan hasil sesuatu hajat daripada suatu makhluk atau dengan sesuatu cara, kecuali setelah diketahui bahawa makhluk atau cara yang tersebut diharuskan oleh Allah bagi seseorang menggunakan sebagai jalan, sebab ataupun alat untuk mencapai maksudnya. Jadi maknanya kadang-kadang kita melihat manusia ni bila dia hendak sesuatu dalam usul fiqh, kaedah usul fiqh dia kata matlamat tidak menghalalkan cara. Memang betul dia nak buat, dia nak benda tu kebaikan, tetapi maknanya cara yang dia buat tu tak kena. Yang kadang-kadang cara yang dibuat itu boleh kadang-kadang menjatuhkan iman. Jadi kita tengok contoh-contoh yang kita tengok dalam TV. Masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat ni, mereka ni ditahyulkan ataupun didekatkan manusia ni kepada benda-benda syirik. Memang matlamat dia tu kadang-kadang nak memberi penyedaran, ataupun matlamat dia kata mana sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Tetapi hiburan dia tu tak kena, yang menyebabkan manusia akan buat yang benda ini. Kita tengok filem-filem, maknanya terlalu banyak filem-filem khurafat yang dibentangkan kepada kita, yang dihidangkan kepada kita, yang mungkin kita adalah maknanya penonton yang paling tegar sekali dalam masalah melihat ini. Jadi maknanya secara tidak walaupun dia kata ni bentuk hiburan, tetapi apabila didedahkan, disogokkan kepada masyarakat, kepada orang awam, yang maka orang awam ni bukan semua orang yang berilmu, bukan semua orang yang pandai, bukan semua orang yang ada agama. Jadi setidak-tidaknya manusia
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak bercerita kepada tuan-tuan bahawa bukan semua orang ni dia faham tentang masalah hukum, dan bukan semua orang dia basic agama macam tuan-tuan hebat-hebat yang duduk depan kita ni kira-kira lagi kan, orang yang hebat lagi tahu. 2 hari yang hari ni sama semalam dan hari ni saya terlibat dengan untuk apa ni, untuk pegawai syarak. Kita tanya benda yang paling basic sekali. Nak lantik pegawai syarak untuk bertugas dekat masjid, maknanya Bilal wanita. Dia tak azan lah, dia bukan azan, jadi Bilal nama Bilal. Tukar mandi mayat. Bilal wanita ni maksudnya mandi mayat tak? Dekat ni kampung. Saya tanya kepada dia, air terbahagi kepada berapa? Kita nak tengok betapa kecetikan dan ketidakfahamannya masyarakat dalam masalah agama. Apatah lagi kalau tiap-tiap hari filem-filem yang macam ni disokong, didedah kepada kita. Itu sebab sekarang ni dukun-dukun popular balik. Dulu dukun dah pupus lah. Walaupun ada tapi dia punya market tak pun berjalan. Maknanya market dia mulu. Sekarang market bagi bawang ni naik. Asal jumpa bawang dia dapat title ustaz. Jumpa bawang dia ustaz. Jadi kita tengok tuan-tuan. Sebab dalam TV buat macam tu. Kita pergi jumpa nak. Oh ni ustaz ni. Ustaz apa? Ustaz tak sembahyang? Ustaz doa? Bukan ustaz dia. Jadi kita nak terangkan pada tuan-tuan, bila kita tanya air terbahagi kepada berapa? Jadi ada jawab 2. Air mutlak, air mutanajis. Kita tanya apa lagi? Air mutawassitah. Kata apa ni kepala? Air mutawassitah. Tuan-tuan yang depan ni tahu mana tuan-tuan boleh. Tuan-tuan bayangkan maknanya betapa mentaliti tentang agama, kefahaman tentang agama ini bukan masalah dia nak bertugas tau. Nak tunjuk pada kita kalau dia dalam bab ibadat sendiri pun tak pas. Kerana air pun tak kenal. Air pun tawassitah. Saya kata putus kat dia. Dan kita soal-soal kita, dia kata ustaz, soal saya pun tak faham. Dia tanya pula kita, ustaz soal saya tak faham. Kita bertanya dia, awak tak tahu jawapan ke awak memang tak kerti? Jadi maknanya najis mutawassitah. Kalau najis itu betul lah. Jadi kita tanya bagaimana cara menyuci najis. Najis ni bila kita tanya bagaimana nak tahu najis muhaffafah dengan najis mutawassitah, itu pun keliru. Kalau orang sendiri dia tak keliru lah, sebab dia selalu buka kitab. Tapi kita aku Allah nak dengar. Jadi maknanya cara menyuci najis muhaffafah dengan muhalafah bukan itu. Ini bukan masalah kita nak jadi pengawal syarak. Kita ada anak, sebagai ibu-ibu dia terlibat mencuci pakaian, dia mencuci maknanya bahan-bahan makanan untuk disediakan. Tuan-tuan pergi goti-goti canai ni, kedai-kedai goti canai lampu terbang. Ketika mana tuan-tuan kata, mama tolong goti telur 2, dia pun ambil telur tanpa dibasuh dulu. Sedangkan pada kulit telur itu melekat dengan segala hasil-hasil daripada perut telur. Dia pun pecahkan, dia pun kacau. Jatuh letak di dalam, dia pun kacau. Kita makan, selera, sedap ini buat. Memanglah nak masuk taik dia sekarang. Jadi dengan sendirinya kita sebenarnya makan roti yang macam tu, kita makan bersama dengan najis. Nak menunjukkan berapa tidak kefahamannya mereka. Air mustakmal dengan air mutlak pun tak boleh nak beza. Jadi kita bayangkan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apatah lagi dalam bab-bab benda yang macam ni. Kerana masyarakat memang telah menjadi satu lumrah dalam masyarakat. Kalau nak bagi, nak tahu, kita nak sogokkan,
dengan sesuatu supaya manusia ni dia faham, dia ingat, mesti dia buat macam tu. Tiap-tiap hari diterang, tiap-tiap hari ditunjukkan. Memang ada. Contohnya saya ambil dalam perkara yang telah lepas. Kita selama 1 minggu dia kata kita nak adakan pihara. Jadi maknanya pada waktu itu masyarakat dia tak cerita lain. Kalau buka TV, tengok pangkar, tengok ni, keluar dekat kereta ada, dekat kasut ada, dekat ni semua ada. Jadi disokong tiap-tiap hari, menunjukkan pemikiran manusia. Kalau cakap kona macam mana roti canai, ni roti canai terbang ni, pangkar punya kan raib punya. Dia jadi gitu. Nak tunjuk pada kita tuan-tuan, bila disokong buat itu, maka dia pergi. Jadi masyarakat mereka tidak lari daripada masalah-masalah syirik. Kalau filem-filem tiap-tiap hari buka TV 1, TV 2 lah. TV 1 hantu jelangkung, TV 2 hantu mak 5, TV 3 maknanya polong, TV 4 jerangkung, TV 5 sampai apa TV yang ada. Takkan semuanya jadi hantu mereka ke? Jadi inilah dia tuan-tuan, kesan dia kan, kesan. Sebabnya mufti-mufti ni bila nak jumpa dengan Menteri Penerangan, dia tak nak. Kerana dia dah maknanya yang menjadi maknanya memberi keizinan benda-benda ni juga, memberikan laluan. Dia kata untuk hiburan, tapi bahaya tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu syirik berlaku secara tidak disedari di kalangan masyarakat. Itu sebabnya dukun-dukun hidup baik. Maknanya mati hidup semua. Jadi begitu kan. Yang kita kena faham bahawa syirik ni sebenarnya berlaku dengan secara tidak sedari dengan perkataan. Boleh berlaku dengan perkataan, perbuatan dan sebagainya. Demikian juga dah amat salahnya menerima sebarang undang-undang dan peraturan atau hukum-hukum yang diadakan oleh yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita menerima, kalaulah ianya datang dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contohnya tuan-tuan, dalam Quran tak sebut macam mana kalau sekiranya kita nak dapat buah pokok yang berbuah ni jadi lebat, dia boleh berbuah dengan masa yang cepat. Dalam Quran tak diajar. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun tak mengajar benda tu. Tapi berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat, dia ni mengahwinkan, maknanya pokok tamar ni dia punya bunga dengan satu pokok tamar yang lain. Maka Rasulullah kata, apa yang kamu buat? Kalinya ni aku tak ada. Maka dia terangkan, ya Rasulullah, kalaulah sekiranya kita mengahwinkan pokok ni punya bunga dengan pokok yang punya bunga, maka akan menjadikan tempoh bagi pokok ni dia punya masa untuk mengeluarkan buah lebih cepat dan buah lebih banyak. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah mas'ul bagi satu perkara. Jadi nak menunjukkan ada keharusan selama mana dia tidak menyalahi, tidak menyalahi daripada perbuatan yang datang daripada Quran dan datang daripada perbuatan Rasulullah SAW. Maknanya ia diharuskan. Jadi ini nak menunjuk kepada boleh. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah, cek ni belum diguna lagi. Cek belum guna. Tapi zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, penggunaan cek dah ada. Bawa kertas boleh dapat duit. Itu zaman Sayyidina Umar dah berlaku. Kalau pada zaman Rasulullah, bawa duit dapat barang. Sekarang ni bawa kertas ni, pergi tukar dapat duit, pergi tukar dapat barang. Bermakna sistem pada waktu itu dah berkembang dan dia tidak menyalahi daripada
Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selama mana sistem itu tidak wujud, maknanya kerugian, tidak ada wujudnya unsur gharar, penipuan dan sebagainya, maka boleh diubah sesuai dengan bentuk, dengan keadaan zaman. Nah, jadi ini yang tidak menyalahi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kalaulah sekiranya undang-undang ini dia adalah undang-undang yang datang, yang diada-adakan oleh manusia, maknanya adakah salah kita menggunakan undang-undang yang datang daripada manusia? Nah, penggunaan lampu traffic light. Nah, Allah Ta'ala tak terang pun dalam Quran. Tuan-tuan jaya, ada kan? Kita lampu traffic light dalam Quran. Ada tak? Memang tak disediakan, tak dikhusus. Tapi Allah Ta'ala bawa satu ayat secara umum, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli. Sekarang kereta dah banyak. Macam mana nak mengurus kereta ni boleh berjalan dulu, yang ni boleh berjalan dulu. Maka dikaji sesuai dengan keadaan. Pada zaman dulu naik unta, unta boleh main selekor pada waktu tu juga. Dia boleh brake dan sebagainya. Nak bumpur dia boleh brake. Kereta pun nak brake macam mana? Dia dah berlanggar bumpur brake. Jadi maknanya tak boleh. Mesti menggunakan satu sistem sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Mana undang-undang manusia boleh dipakai selama mana dia tidak menyalahi daripada hukum Allah SWT. Jadi tak jadi kesalahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, mengingatkan kepada kita manusia daripada terjerumus, mengingatkan bahawa manusia daripada terjerumus ke dalam sebarang iktikad ataupun perbuatan syirik, supaya terselamat daripada balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi inilah bahaya perbuatan syirik, dosa syirik dan kesan syirik kepada manusia. Dalam hadis yang kedua atau hadis yang keenam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma kunna? Qala asyirku billah. Disabdakan telah datang daripada riwayatnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kamu dan seingkarkan perkara yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia tu? Apa dia yang maknanya perkara yang membinasakan? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah satu daripada perkara yang membinasakan ke atas manusia ialah apabila melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang membinasakan, perkara yang membinasakan banyak. Tapi salah satu daripada ialah asyirku billah. Maknanya syirik kepada Allah. Jadi dengan sebab itu dia kata menjauhkan syirik dalam segala bentuk. Setelah kita mengetahui setakat mana buruknya akibat syirik, maka dengan itu kita diperintahkan supaya menjauh dan menyingkirkan segala jenis syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang nyata itu ialah mempercayai adanya sesuatu yang setara dan sebanding dengan Allah Ta'ala. Yang ini dah jelas kalau sekiranya menganggap bahawa ada kuasa yang hebat, yang maknanya sebanding dengan Allah Ta'ala. Contohnya Fir'aun, dia jadi syirik kerana apa? Dia melakukan syirik kerana menganggap dia ni Tuhan. Dia kata, aku mampu menghidup dan mematikan. Orang tanya, macam mana kau hidup dan mematikan, wahai Fir'aun? Maka kalau aku nak hidupkan, aku biarkan dia. Aku biarkan. Kalau aku nak mematikan, aku tangkap, aku bunuh dia. Mati.
Macam tu Fir'aun dia hidup dan mati. Tapi Allah Ta'ala tak itu. Allah Ta'ala mati dan menghidupkan lain cara. Mencabut maknanya nyawa, roh, tanpa dibunuh. Jadi maknanya itu keadaan. Dan yang ditujukan kepadanya doa permohonan, ini juga maknanya jadi syirik. Minta kepada wali, minta kepada keramat, minta kepada dukun. Jadi ini semuanya mana minta kepada dia, bukan minta pada Allah. Ada pun bertawassul ni dia lain. Tawassul dia lain. Ada tawassul ni apabila kita jumpa kepada seseorang, kita minta dia tolong doakan kita, minta dia tolong doakan, minta kepada Allah, wahai Tuan Guru, sebab Tuan Guru ni alim, sebab Tuan Guru ni orang banyak ibadat, maka tolonglah doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pada zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang berjumpa dengan Bal'am bin Ba'urah. Ada masalah, jumpa Bal'am bin Ba'urah, minta Bal'am bin Ba'urah ni doa, minta dia tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini dikatakan tawassul. Ada pun kita minta, Tuan Guru aku minta kepada engkau, itu jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kita jumpa dengan orang alim, kita tolong doa, kan? Tak berkata dia lah. Jadi mana itu dinamakan tawassul. Seperti mana kisah nak menunjukkan atas tawassul ini dibenarkan, bahawa pada zaman Bani Israel, 3 orang yang pergi maknanya ke dalam hutan, maka apabila berlakunya hujan lebat, mereka masuk dalam gua. Masuk dalam gua dengan takdir Allah Ta'ala, pintu gua itu tertutup. Bila satu batu yang besar jatuh di depan, tak boleh keluar. Maka masing-masing pun berkata, kita tidak akan mampu untuk menolak batu yang besar. Maka dia kata, cubalah kita ni tengok-tengok pada zaman-zaman yang sebelum, adakah kita mempunyai kebaikan yang boleh kita maknanya mengadu kepada Allah, dengan sebab kebaikan itu Allah Ta'ala tolong. Maka orang yang pertama pun berkata, dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku dulu mempunyai seorang pekerja. Aku mempunyai seorang pekerja. Maka pada sampai waktunya dia mengambil gaji, dia pun hilang. Jadi gajinya tak dapat aku bayar kepada dia. Maka gajinya itu aku belikan kambing. Aku belikan kambing. Maka kambing dia ni berkembang biak. Sampai bertahun-tahun lamanya, dia datang jumpa aku balik. Dia kata, wahai Tuan, mana gaji aku yang aku tak ambil? Maka berkatalah Tuan ni, dia kata, kau tengok di sana kambing-kambing itulah kau punya. Dia kata, Tuan jangan buat main-main. Ini masalah kambing. Jangan main-main. Jangan maknanya mempersedakan saya. Tidak, saya cakap, duit kamu saya belikan kambing, itu dia kambing yang banyak tu adalah daripada duit kamu. Dia pun pada waktu itu mengambil semuanya sekali, tanpa ditinggalkan seekor pun kepada tuan ini. Nampak ni, tak menangguhi. Dia gitu. Nampaknya dia melupakan Tuhan. Dan memang hak dia ambil lah. Kalaulah sekiranya aku melakukan yang demikian, dia ni ada kebaikan, kau bukakan sikit, lalu kau buka sikit. Itu tawassul lah. Jadi lengkar boleh tawassul. Wahai kereta, aku bawa kau pergi masjid dekat hari. Hari ni aku nak cepat ni, nak pergi kerja. Takkan tak boleh start. Kereta pun kata, belilah baru. Kalau dia kata itulah, kalau dia kata kita mati dah. Kita yang mati dulu, kereta tak boleh start lah. Jadi mana orang kedua pun berkata, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku
ibu yang telah turun. Jadi aku ni tiap-tiap hari pergi mengembala kambing, aku akan bawa balik susu. Aku bawa balik susu, dan susu ni yang aku bawa balik dari perahan makna kambing tadi, tidak aku berikan kepada isteri dan anak-anak aku minum, melainkan ibu aku dulu minum. Nah, sampai satu ketikanya ibu aku balik, dia dah tidur. Pada waktu tu anak semuanya menangis belaka, termasuk lagi isteri pun menangis juga. Aku tidak peduli, melainkan aku tunggu ibu aku bangun dan aku beri kepada dia minum terlebih dahulu, anak-anak aku dahulu. Pilihan yang ini. Maka kalaulah sekiranya aku melakukan demikian untuk cari redha engkau, buka sikit, buka sikit, tawasul namanya. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, ya Tuhan, dan nak keluar, dah terbuka, tapi tak boleh luluh. Orang ketiga pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku dulu mencintai seorang perempuan. Perempuan ni kiranya dia ni saudara aku, orang yang cukup cantik. Nah, cukup cantik. Kalau dia jumpa aku ni, memang gugur semua pakaian. Kata cantik pun lah. Mana gitu. Satu hari, pada waktu itu ibunya sakit, bapanya sakit, dan kampung itu ditimpa dengan musibah. Maknanya tanaman tak jadi, semua tak jadi. Ayah dia sakit pula, memerlukan kepada obat. Aku pernah datang berkali-kali kepada dia, merayu kepada dia, memujuk kepadanya supaya melakukan zina, tapi dia tolak. Maka pada hari ini dia datang, memang keadaan dia terpaksa. Dia terpaksa kerana nak menyelamatkan ayah. Maka dia pun datang, wahai fulan bin fulan, hari ini aku datang kepada kamu, aku mengayu sangat. Maka berikanlah aku duit supaya aku boleh beli ubat dan boleh makan. Maka berkatalah lelaki ini, boleh, tetapi dengan satu syarat. Maka perempuan kata, apa syaratnya? Dia kata, hendaklah kamu menyerahkan tubuhmu. Maka dia kata, okey, kalau begitulah hajat kamu, maka aku akan serahkan tubuhku untuk menyelamatkan ibu bapa, ayah dan keluarga untuk makan. Maka terpaksalah, walaupun dalam keadaan aku tidak rela. Maka pada waktu saatnya aku ni, maknanya masing-masing nak melepaskan hajat masing-masing. Waktu aku ni berdiri di atas dia, nak melakukan perbuatan yang dikeji oleh Allah, maka perempuan ini berkata, wahai saudaraku, tidakkah engkau takut kepada azab Allah Ta'ala? Lalu pada waktu itu aku pun meninggalkan dia kerana aku takut dengan engkau, ya Allah. Maka dia kata, kalaulah sekiranya perbuatan itu untuk mencari redha, maka kau terbukalah keluar selamat. Ini dia kata tawassul dengan amal. Jadi kita boleh bertawassul. Tuan-tuan tengoklah amalan-amalan tuan-tuan yang rasa-rasa tak menipu rumah kan, tawassul kan. Agak-agak buat macam ni, insya-Allah. Tawassul ni maknanya menunjukkan atas kita tawassul. Jadi rasa-rasa cukup saya dulu. Macam mana kan? Amalan. Kita ni betul kan? Jadi nak tunjuk kepada kita tuan-tuan, maknanya bab asyirk billah ni adalah satu perkara yang bahaya dalam kehidupan. Namun perkataan iman sama ada dengan perkataan, perbuatan dan hati. Jadi kita hati, walaupun kita baca banyak, tapi secara tidak sehari bahawa kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cuba itu insya-Allah lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan Bismillahirrahmanirrahim.